Adapun di hari akhirah, ahli syurga Allah Ta'ala akan gandakan kekuatan pendengaran. Dalam syurga, ahli syurga akan digandakan kekuatan pendengaran 10,000 kali ganda, nak banding dengan pendengaran atas dunia. 10,000. Kalau Allah jadikan kekuatan pendengaran atas dunia ni gandaan 10,000, mana? Bola di KL tu dengar tau. Ada. Lebih dari KL agaknya. Pakat mereka boleh dengar aku. 10,000 ni. 10,000 gandaan kekuatan pendengaran. Mana? Tengah-tengah belajar, go bunyi. Dengar mana? Tu jauh. 10,000. Tu tak boleh buat jahat tu. Tak boleh buat jahat. Dah. Merancang nak mencuri je. Boleh kita kat lalu rumah. Riput lalu dah ni. Dah. Dia dengar belaka tu. 10,000 dalam syurga. Jadi ahli syurga akan dapat mendengar bunyi-bunyian, dan ahli syurga dapat mendengar semua benda yang ada dalam syurga walaupun tak ada bunyi-bunyian. Walaupun tak ada suara. Hak nikmat syurga tu dengan pandangan. Melihat nikmat syurga dengan pandangan. Apa yang dalam syurga bukannya dapat dilihat, bukan dapat didengar. Walaupun nikmat syurga tu tak ada suara sekalipun. Tu dalam syurga. Atau dunia tidak. Hak ada Allah pelakukan, pendengaran kita atas dunia hanya dapat mendengar yang ada suara sahaja. Faham tak? Jadi makna kita boleh mendengar juga yang tiada suara tetapi di dalam syurga. Sama ada kekuatan pendengaran atas dunia setakat sekarang, sama ada kekuatan pendengaran di syurga digandakan 10,000 kali ganda. Hakikatnya di dunia kita boleh mendengar suara, di dalam syurga boleh mendengar semua perkara yang ada suara ataupun tidak. Mendengar tu adalah qada, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Tu kena tekan hak keesaan pada perbuatan ni. Ada golongan yang nak menyebarkan akidah mensyirikkan Allah pada perbuatan. Punah jadinya. Punah. Orang yang berakidah yang salah, yang sombong pula. Payah. Kena jaga-jaga sekarang ni. Hak tauhid, mengesakan Allah pada perbuatan, keesaan pada perbuatan itulah asas kepada tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuan. Bila Allah Tuan, yang berlaku perbuatan Allah berlaku sebab dia Tuan. Mana kita sebutlah kekuatan pendengaran ke, itu hanya cerita asbab zahir. Tapi ni sekarang ni kita boleh dengar ni. Dengar kita sekarang adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sama ada warna atau tiada, warna pun boleh dengar juga. Sebab warna adalah sifat yang ada. Warna adalah sifat yang wujudi. Ada ni. Yang dapat dengan panca indera yang 5 semuanya wujudi belaka, ada belaka. Bau, wangi busuk ada. Itu dapat dengan panca indera bau. Manis masing ada. Itu dapat dengan panca indera rasa. Licin kasar ada. Itu dapat dengan panca indera sentuh. Jadi semua yang saya sebut tadi itu Allah mendengar. Allah mendengar wangi busuk, Allah mendengar manis masing, Allah mendengar akan licin dan kasar. Allah melihat, Allah mengetahui habis. Mengetahui itu habis. Maka sekalian itu mana ni?
zat Allah, sifat Allah yang wujudiyah, zat dan sifat makhluk, suara atau tiada, warna atau tiada tu dinamakan yang itu maujud. Yang ni perkara yang ada, yakni ditakluk oleh sama dengan sekalian itu, sekalian yang maujud. Inilah ditakluk oleh sama dan sekalian itu qaul yang muktamad. Mana? Iaitu qaul yang muktamad mazhab imam kita Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini pandangan imam mazhab imam kita Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini pandangan yang muktamad. Janji ada suara ke tiada suara ke, Allah mendengar. Ini pandangan muktamad, pandangan mazhab imam kita Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini mazhab Usuluddin lah. Yang kita duduk sebut semua tu mazhab Hanafi, Maliki, Hanafi, Hambali, itu mazhab Fiqh. Itu jalanan hak Fiqh. Ini mazhab Usuluddin, mazhab Imam Asy'ari dengan mazhab Imam Maturidi. Itu dua mazhab. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tasawuf pula mazhab Imam Ghazali, mazhab Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, mazhab Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu mazhab dalam ilmu tasawuf. Pada ni. Kemudian mazhab ni pula terbina dengan jalanan ni diikuti oleh ulama-ulama besar, ulama muktabar yang lain. Maka terbinalah satu jalanan pada ni. Terbina satu jalanan. Adapun kalau orang yang nak keluar daripada mazhab yang ada ni, dia pun nak mazhab dia sendiri, tu mazhab dia lah pula. Lepas tu mazhab dia tu betul ke tak? Tengok tuan macam mana. Ni mazhab Imam Asy'ari, mazhab Imam Maturidi. Kalau buka dalam buku dia tulis, mana kok imam-imam muktabar yang besar, yang akidahnya mazhab Imam Asy'ari, yang akidahnya mazhab Imam Maturidi. Ulama-ulama besar ke? Ulama apa? Ulama tafsir ke? Ulama hadis ke? Ulama fiqh ke? Ulama tasawuf? Ulama apa sekalipun. Pada ni yang mengikuti mazhab jalanan Imam Asy'ari, Imam Maturidi 1000 tahun lebih dah. Mari orang kemudian hak jalanan Imam Asy'ari salah. Mazhab mana? Mazhab dia pula. Dia kata dia mazhab tu hak salah. Salah ambil mana? Dia orang kemudian apa mana guru dia silsilah sampai ke imam mazhab hak salah? Mana silsilah dia? Membaca sendiri. Hak ni kalau ada orang nak ikut, ambillah nak ikut pun. Jalanan masing-masing, bahagian masing-masing. Orang yang pegangan salah ni, dia yakin kita akan berjumpa di mahsyar nanti. Memang akan jumpa di mahsyar. Tapi hak salah ni dia yakin. Ada ni. Hak salah Khawarij, hak bunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah tu, sampai ke mati dia yakin dia sebenar. Sampai ke mati dia yakin dia sebenar. Tak ni. Hak bunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah tu, hak wajib syurga Sayyidina Ali karramallahu wajhah tu, dia yakin dia betul Sayyidina Ali salah. Bayangkan, sanggup mati dianya. Tak usah sebutlah, kita akan berjumpa di mahsyar. Memang. Tapi kalau ada orang nak ikut orang yang semua tu, ikut. Jalanan masing-masing, bahagian masing-masing. Kita ikut jalanan Imam mazhab Asy'ari ke Maturidi ke 1000 tahun lebih dah.
diikuti oleh ulama-ulama muktabar. Yang soleh sampai ke mati, yang ada kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kadang-kadang masih hidup atas dunia pun. Tengok kelakuan tu pun ni kepala dah orang agama apa kelakuan gitu. Contoh. Tu nak turut. Turutlah. Tak ada apanya. Nanti akan berjumpa di mahsyar. Jumpa di mahsyar belaka? Orang Islam jumpa di mahsyar. Orang kafir jumpa di mahsyar. Jumpa di mahsyar belaka? Dua ni. Ini mazhab imam kita Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Imam Asy'ari, satu laginya Imam Maturidi. Imam Asy'ari ni pekoh dia bermazhab Syafi'i. Imam Maturidi pekohnya bermazhab Hanafi. Tapi timbulnya Imam Asy'ari Maturidi itu kurun yang keempat, ketika timbul dah bagai-bagai akidah-akidah yang terpesong. Tertegak pula oleh Imam Syari Imam Maturidi. Ini kadang timbul sekarang ni. Pekoh mazhab Syafi'i. Kenapa tauhid tak ambil mazhab tauhid Imam Syafi'i? Kita nak ambil tauhid Imam Syafi'i. Siapa yang belajar? Kamu. Orang cakap gitu kadang-kadang. Hak pekoh Imam Syafi'i pun dia kata tak ada dalil lemah, hadis lemah. Hebat dia daripada Imam Syafi'i. Tapi dia kata pula kita, kamu pekoh ikut Imam Syafi'i. Tauhid, kenapa dia ikut Imam Syafi'i? Kita akan ikutlah. Kalau ada guru sampai ke Imam Syafi'i. Dah orang ni, ada guru sampai Imam Syafi'i. Tu ada roti dalam FB. Orang ni, dia ikut cerita Doraemon, buka pintu Doraemon, masuk pada zaman Imam Syafi'i. Dia ditulis gitu dalam FB. Padahal ni, tahu tak cerita pintu Doraemon tu kan? Kan pintu Doraemon tu kan boleh pergi kepada masa dulu kan? Ke mana? Ni dia kata. Puak yang masuk pintu Doraemon dia kata. Boleh tahan pulak dia kata. Dah. Kita nak ikut ni. Hak akidah Imam Syafi'i. Ada silsilah sampai Imam Syafi'i. Hak mana kau akidah sampai ke akidah salafus soleh? Ulama-ulama kemudian. Silsilahnya kepada akidah jalanan salafus soleh sampai ke akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaul yang muktamad. Ada suara, tak ada suara, Allah dengar belaka. Janji maujud, janji ada. Dan kata setengah ulama bahawasanya sama itu. Bahasa dia cerita di bawah. Ta'alluq ia sama dengan suara jua, barang mana suara ada ia. Janji suara, ada suara je Allah mendengar. Maka hanyalah maka hanyalah dengan bahawa yang tiada suara Allah tidak mendengar. Berarti Allah tidak mendengar akan zat Allah, sebab zat Allah tak ada suara. Allah tidak mendengar akan zat makhluk, sebab zat makhluk tak ada suara. Allah tidak mendengar akan warna, sebab warna tak ada suara. Badan ni tak ada suara kan? Ada, tapi suara dia kedap warna? Tak ada. Allah melihat je warna, Allah mengetahui je warna, tapi Allah tidak mendengar. Sebab setengah ulama ni berpandangan Allah yang bersifat dengan sifat sama mendengar akan perkara yang ada suara sahaja. Maka hanyalah, kenapa hanyalah? Mana yang ada suara sajalah, barang mana suara ia. Tetapi kaul ini dhaif, tiada dapat dipegang akan dia. Tak dipegang ni, cuma sebagai ilmu penambahan. Tiada dalam ilmu tauhid ni hak pegangan-pegangan, pandangan-pandangan dhaif. Dalam kitab-kitab besar dia ceritalah
Tapi pandangan daif ni dia bukan macam pekoh lain. Pandangan daif sekalipun kita boleh beramal. Dan memang kita ni banyak juga beramal dengan pandangan yang daif, pandangan yang lemah. Contoh mudah, orang perempuan lah, contoh mudah. Dia tidak menutupi muka dia. Dia buka muka aurat, muka haram. Itu pandangan yang muktamad. Tapi kebanyakan orang perempuan kitanya muka tak tutup. Itu pandangan daif. Pandangan Imam Rafi'i rahimahullah. Sama dengan pandangan mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Muka perempuan bukan aurat. Yang banyak amalnya pandangan daif lah. Pandangan hak daif. Tutup muka pun kadang-kadang tutup muka. Bahagian mata buka luah-luah, celok tebal-tebal. Bedok putih lepu. Putih dekat mata je, pipi hitam dah. Ni marah dia puan kan. Tutup muka, tutup habis lah. Ni buka mata pula, luah pula, sampai ke dahi penuh, buka. Ni. Tutup habis. Dah tak nampak jalan lah. Lah. Langkau tiang lah. Terjun parit lah. Apa tak nampak jalannya ditutup dengan kain nipis. Saya mengaji hak permulaan pondoknya di pondok Tugu Haji Abbas Tuk Jiring. Kesemuanya pakai perdah, tutup habis, mata tidak dibenarkan buka. Tu baru tu. Ada ni. Semua pakai perdah. Tutup habis. Tua, muda, tutup habis. Maknanya mokcik tu guru ni tua dah, tutup habis. Tak ada seorang buka. Mata tak ada. Mata tutup. Itu baru tu. Itu pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Sekarang ni dah tutup muka, luah pula muka. Nampak macam peseng je, style peseng. Hak berat laginya belajar pun dah. Kadang-kadang tutup sangat-sangat. Lepas tu tayang sangat-sangat. Tutup sangat-sangat. Tayang sangat-sangat. Tayang macam mana? Pukul gambar, satu dunia nak suruh tengok dia. Tu tayang pula. Tutup muka, tapi tayang. Tutup lah. Kenapa nak tayang pula? Tutup. Kemudian ambil gambar, tayang satu dunia. Tu aliran mana gitu? Aliran mana? Saya tak kata apa. Tapi muskil jugalah. Saya senyap nak kata apa. Tak kata apalah. Cuma tutup, lepas tu tayang. Ambil gambar, tayang satu dunia. Tapi tutup muka. Tak sampai gambar tutup muka tu. Dah kita nak bergambar keluarga, nak tayang pada dunia. Hak lelaki sudah lah. Jangan masuk puan. Puan masuk apa dah kita nak tutup. Tutup, sungguh. Jangan tutup tapi nak tayang. Kadang-kadang hak tua tutup. Anak dara hak comel-comel buka muka. Pulak dah. Kata hak mana pulak? Hak tua, mak tua dah. Tutup. Hak anak muda jangok. Muka buka. Dah kata mana pulak? Dah tak sekarang ni. Dah tak apa. Jalanlah, tak ada masalah. Cuma bahasa macam muskil je. Dah lah mak tua. Kalau mazhab Hanafi, hak wajib tutup ni hak timbul fitnah. Mazhab Hanafi dia muka bukan aurah, tapi wajib tutup kalau fitnah. Itu mazhab Hanafi.
Kita mazhab Syafi'i tak ada. Memang muka tu aurah, wajib tutup walaupun tua. Tapi tak apalah. Hak tua tutup. Hak muda jangok-jangok comel, buka muka. Mana? Tak apalah. Macam ginilah. Tapi yang ni hak salah, hak tadi tak salah belaka. Hak tua tutup muka, hak muda buka muka, tak ada masalah. Hak muda pakai pandangan daif. Hak tua pakai pandangan muktamad. Hak ni contoh ni tak nak banding, bab ni salah. Ada mak pakai jibak labuh mak haji. Muka dah tutup lah. Tapi anak kepala dogo, rambut kuning, sekek nampak beti. Satu warna pula. Yang ayah piah atas kepala sebab ayah haji. Tapi bukan orang Terengganu gini. Hak mari Terengganu. Hak luar mari Terengganu. Tu tengok, mak dia comel. Mak dia mak haji, ayah pun pakai piah, ayah haji. Yang anak dara dia bawa tu, Allah lah kata. Rambut dah tutup, rambut kuning, pakaian. Teramak pula mak dengan ayah tu bawa. Ke mana? Tapi itu memang hak salah. Hak tadi ni, mak pakai tutup muka, pandangan muktamad mazhab Syafi'i. Anak dara comel-comel, tak tutup muka, pakai pandangan daif mazhab Syafi'i. Okey je. Tak apalah waktunya. Hak tadi bandingan tu pelik sikit. Waktu memang salah lah. Anak tak tutup aurat. Tapi bukan negeri Terengganu lah. Negeri luar, negeri lain. Jadi kita buat pekoh boleh pakai pandangan daif, tak ada apa-apa. Kita pakai pandangan daif, kita pakai mazhab lain. Kita ni rojok je kitanya, rojok keling apa. Capu je kita ni, bukan pandangan mazhab Syafi'i pun. Itu dalam bab pekoh. Dalam bab tauhid memang ada pandangan daif. Ni contoh ni bab ilmu je ni, ada pandangan daif pandangan ni. Perkara mustahil Allah kuasa buat, cuma Allah tidak buat. Ni pandangan daif. Ada pandangan tu. Kan kita kan kudrah iradah perkara yang mungkinun je, perkara yang harus ada harus tiada. Yang wajib, yang mustahil tidak berkait dengan kudrah dan iradah. Tapi ada pandangan daif. Perkara mustahil pun Allah berkuasa juga, tapi Allah tak buat. Gitu. Tapi ini pandangan ni orang tak sebut, sebab ni tak ada nak pegang pandangan ni, tapi ada lah. Ada pandangan ni. Makna apa? Allah kuasa tak buat anak, Allah kuasa tapi Allah tak buat. Ada lagi kot tu. Kita pandangan muktamad tak. Allah kuasa tak buat anak. Anak bagi Allah perkara mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa ke tak? Jawab kuasa tak betul, jawab tak kuasa tak betul, sebab tidak duduk di bawah ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada pandangan daif. Allah kuasa belaka. Mustahil pun Allah kuasa buat. Jadi Allah kuasa buat anak bagi Allah. Allah kuasa. Ada anak? Tak ada, Allah tak buat. Allah takkan buat. Tapi Allah kuasa ke tak? Allah kuasa. Tapi Allah tak buat. Al-Quran sebut dah kan? Lam yalid wa lam yulad kan? Allah takkan buat. Tapi Allah kuasa, dia kata. Ini pandangan daif. Tapi memang tak sebutlah. Biasanya pandangan-pandangan ni dia tak sama dengan bicara pekoh. Bicara pekoh kok kata setengah ulama, kata setengah ulama, kata setengah ulama. Bagai-bagai pandangan-pandangan ulama pada satu-satu perkara. Mana pandangan yang muktamad, mana pandangan daif, itu bahagian pekoh. Bahagian pekohnya pandangan daif sekalipun kita boleh beramal. Adapun dalam bab pegangan ni, pandangan daif tiada dapat dipegang akan dia. Ini hanya beritahu ilmu je lah. Pandangan muktamad, Allah mendengar akan sekian perkara yang ada, sama ada suara ataupun tidak ada suara. Allah mendengar, janji ada.
Jadi perkara itu perkara yang maujud, perkara yang ada. Itu pandangan yang muktamad, pandangan imam mazhab kita, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi dibicara hak sifat sama. Dan berkata Hudhudi, makna basar pada hak Allah Ta'ala itu, iaitu maknan yang berdiri dengan zatnya, yang nyata baginya bagi Allah dengan dia, dengan makna tadi itu, tiap-tiap yang maujud. Nak pergi pada sifat basar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famassabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.